Awak bulan 12 tu cuti 3 minggu. Ya 3 je. Lamanya nak cuti. Kau dah cuti dah tak datang hari ni? Okay, so kita akan sambung kita punya topik iaitu kita buat pada, saya ulang sedikit pasal luas. Saya ulang sedikit pasal luas. Pula jadi luang pula ni. Yang kat rumah, ready? Tolong bersuara yang kat rumah. Tak ada suara dah, bisu. Main tak je. On camera, budak form 5 on camera. Korang saya tak on camera. Akram, on camera. On camera saya nak tengok. Okay, jap ya. Okay, lupa pula nak cari apa tadi ni. Okay. Nampak tak? Dia, saya tak tahulah. Dia dah lama tak guna kan. Dia jadi tak boleh adjust. Tak cantik sungguh. Sebenarnya saya dah scan cantik dah benda tu. Okay, tak apa. Korang tengok buku. Okay, yang dekat sekolah tengok modul. Ini form 5. Okay, yang dekat sekolah tengok modul. Yang dekat rumah pun sama tengok modul sampai awak punya ni lah, kita tengok ni. Okay, sebelum tu kita tengok balik luas. Luas sebenarnya kita dah buat masa cuti. Masa cuti pula, suka hati cakap. Online. Okay, online tu kita dah buat luas. Okay, luas ni kita tengok dekat sini. Okay, ingat luas kamu boleh gunakan formula ini apabila dia bagi kamu titik. Dia bagi kamu titik, tak kisahlah berapa titik pun yang diberi. Kalau dia bagi kamu 3 titik, A, B, C, dia tak kisah. Okay, contoh dia bagi kamu kat sini. Okay, titik dia A, B, C. Okay, kalau ada gambar ke tak ada gambar ke tak kisahlah pun sebenarnya. Okay, kalau dia segitiga, you boleh ikut A, B, C, A, C, B ke C, B, A ke tak kisah. Sebab dia segitiga. So dari mana ke mana tak ada masalah. Tapi sekiranya lebih daripada 3, 4 ke 5 ke, A, B, C dan D. So yang ini kita kena ikut sama ada lawan jam atau ikut jam. Okay, you kena ikut clockwise atau anti-clockwise. Okay, dan kadang-kadang soalan dia tak bagi gambar, dia bagi kamu koordinat sahaja. Okay, jadi kalau dia bagi koordinat A, B, C, so you ikut je lah A, B, C, A balik. Kalau dia bagi P, Q, R, S, ada 4. Jadi tak payah fikir macam mana P tu dekat mana. So kita ikut urutan huruf saja. So P, Q, R, S tutup balik pada P. Okay, contoh saya bagi koordinat A -1, 3, koordinat C 2, 8 dan sini contohnya 1, 10. Okay, so dia ada 3 koordinat dekat situ. So kita guna formula 1/2 dalam modulus. Ambil mana-mana huruf tak kisah sebab dia segitiga. Okay, let's say lah saya start from A. -1, 3, 2, 8, 1, 10. Saya kena tutup balik -1, 3. Okay, jadi kalau dia segi 4, you kena ikut urutan. P, Q, R, S ke ataupun, ini A, B, C, D, A balik. Atau A, D, C, B, A balik. Atau B, C, D, A. Awak tak boleh dari B awak pergi ke D. Contoh awak kata dari B nak pergi ke D. Tak boleh. Dia mesti ikut. Kalau B, C, D, A pergi B balik. Sama ada clockwise atau anti-clockwise. Segitiga tak ada masalah. Kamu kata tak nak lah. Nak pergi C, B, A, C,
A, B, C sama je, tak ada masalah. Itu untuk segi 3. Okey. Jadi dekat sini tengok 1/2 dalam modulus, letakkan dalam bracket, tolak dalam bracket. Isikan. Apa dia? Awak akan ambil dekat sini, mula-mula kita ke bawah, ke bawah, ke bawah. Apa dia ke bawah? Negatif 1 darab 8, negatif 8, 2 darab 10, 20 tambah 3. Lepas tu kita naikkan ke atas, Jadi ini, ini dan ini. Apa dia? 2 kali 3, 6. Tambah dengan 8, tolak dengan 10. Awak selesaikan. Faham? Okey, itu luas. Dan ada soalan, okay, cuba kirakan berapa dapat luas ni? Okey, dah berapa luas? Berapa? 5.5. Okey, saya dapat 5.5. Positif ke negatif? Positif. Okey, kalau positif tak ada masalah lah, jadi biarkan. Kalau jawapan dia negatif, you akan keluarkan dia jadi positif sebab dia modulus dan dia adalah ukuran. Ukuran tidak akan jadi negatif. Faham? Okey, tengok soalan ni saya ubah sedikit. Contoh saya bagi dekat sini, saya kata titik A X3. Okey. Titik B 1/10 dan titik C adalah 28. Luas dah diberi. Luas kat sini diberi adalah 5.5. So dah tentunya nanti kita akan dapat jawapan seperti yang ada lah. Okey Jadi kalau yang macam ni sama juga 1/2. Okey. Kali ni awak tengok saya nak start daripada C. So saya ambil 28 dan 1/10 X3 28 sama dengan 5.5. Okey, jadi dekat situ kita boleh selesaikan. So you akan dapat di sini sama juga cara dia 1/2 letak dalam bracket, tolak dalam bracket sama dengan 5.5. 2 darab 10, 20 tambah 3 tambah 8x. Naik atas 8 tambah 10x tambah 6. Okey? Lepas tu selesaikan. Darablah dengan 2. Okey, so kat sini dapat berapa? 23 tambah 8x. Tolak 8, 6, 14. Tolak 14. Tolak 10x. Jangan tambah sebab dia tolak di luar. Okey, so kat sini sama dengan 11. Selesaikan dalam 23 tolak dengan 14. So dapat berapa? 9 tolak 2x. Dia dalam modulus. So you buat sama dengan 11. Dan satu lagi 9 tolak 2x sama dengan negatif 11. Satu positif, satu negatif. Untuk kamu dapatkan dua nilai x. Okey? Sekiranya soalan ini ada gambar. Ada gambar jadi kamu dah boleh tahu dah x tu positif atau negatif berdasarkan gambar. Tapi kalau soalan ni tak ada gambar. Dia cuma bagi macam yang saya buat sekarang. Dia bagi titik A, B, C dan luas diberi. Tapi kita tak tahu sama ada kita punya A tu berada di X positif atau negatif. Kita biarkan dia kepada dua jawapan. Faham? Okey? Dan ramai daripada pelajar dia akan tukar yang ini. Dia cakap, cikgu kata kalau dalam modulus tu kita akan tukarkan yang negatif kepada positif. Biasanya kat sini pelajar betul, pelajar akan silap di sini. Kenapa pelajar akan tukar yang ini? Okey, tengok. Mana dia? Pelajar tukar 9 tambah 2x sama dengan 11. Biasanya pelajar dia ada reason. Kenapa macam ni? Dia kata cikgu kata dalam modulus keluarkan akan jadi positif. So dia pergi ubah negatif kepada positif. Yang ini salah. Bila you nak ubah ungkapan dalam tanda modulus ni,
Satu you ubah, satu lagi kena ubah. Faham? Jadi, kalau awak nak kekalkan 11. Sekarang awak tengok, saya buat, satu saya buat 11. Satu lagi saya buat negatif 11. Tapi awak ni kadang-kadang tak naklah ikut cara cikgu, nak cara lain. Kan, degil? Okey, kalau awak nak guna cara lain, maksudnya you akan buat negatif 9 tambah 2x sama dengan 11. Boleh? Tapi bagi saya lebih mudah kamu tukar satu benda berbanding you ubah dua dekat sini. Faham? Yang ini kita cuma ubah satu positif, satu negatif. Maksudnya kita ubah dia punya image atau luas dia. Satu nilai positif, satu nilai negatif. Jadi bila kita selesaikan, kita akan dapat dua jawapan. So kalau awak tengok pada soalan itu dia ada gambar, dia tunjukkan gambar, tahu koordinat tu di mana. So you kena decide mana satu jawapan kamu. Kalau dia bagi je macam ni A, B, C, dia tak ada gambar. So you biarkan dia ada dua nilai. Clear? Okay, yang kat rumah clear tak? Yes. Clear tak? Tolong respon. Clear. Okay. Clear. Okay. So kita tengok kalau okay luas, sebab sebenarnya luas ni saya dah buat dalam online hari tu. Tapi saya ulang sikit lah. So hari ini saya akan masuk locus. Okay, locus. Dan merupakan subtopik terakhir untuk topik ini. Okay, subtopik terakhir. Okay, awak tengok dekat muka surat 163 tak silap saya. 143. 143 persamaan locus. Locus ni kamu dah belajar masa level form, betul? Apa yang kamu belajar masa level form pasal locus? Apa? Betul. Tapi apa benda yang kau belajar? Apa yang kau belajar pasal locus? Apa yang kau belajar pasal locus? Dia kena jarak, dia kena sama dengan titik yang dia bagi. Hebat kan? Sebenarnya kau belajar pasal melakar locus. Betul? Kan? Lakarkan locus. Betul? Itu je. Nanti kalau ini titik dan kau kena lakarkan dia pun macam tu. Okey, itu. Maksudnya korang dah tahu dah. Betul lah tadi. Abang ni kata locus tu jaraknya sama. Betul lah tu. Jadi kita akan tengok dekat sini. Kali ni, sebelum ni kamu dah diajar apa dia locus. Bentuknya dah tahu. Kalau orang kata linear, dah tahu dah persamaan linear macam mana. Kuadratik, dah tahu dah kuadratik. Kubik, dah tahu. Suruh resiprokal, semua dah tahu dah. Dah pandai dah. Okey, kali ni kita nak kenal persamaan locus. Apa dia persamaan locus? Okey, kita akan mencari persamaan locus menggunakan formula jarak. Okey, kalau kamu ingat, saya pernah bagi tahu masa kita belajar dekat tajuk yang mencari titik di antara dua titik. Apabila ratio diberi, MN diberi. Okey, saya kata bila dia nak titik di antara dua titik, dia nakkan ratio dia, nisbah dia. Kan? M to N, 2 nisbah 3. Lepas tu dia suruh cari titik, dia kata A, B, C kan? Itu kita belajar awal-awal. Okey? Dan dekat soalan itu, biasanya dia bagi kamu dalam persamaan. Untuk kamu keluarkan dia punya nisbah MN. Ingat tak? Okey. Tapi dalam tajuk ini kita nak persamaan. Tapi biasanya dia akan bagi kamu ratio, nisbah dia. So kamu kena terbalik. Macam tu lah. Jadi sepatutnya kalau dia nak senangkan kamu, dah tajuk tu nak titik, bagilah nisbah. Ini nak persamaan, bagilah persamaan. Tapi biasa dia terbalik. Bila dia nak titik, dia bagi kamu persamaan. Supaya dia nak tengok kamu tahu tak nak keluarkan nisbah dia. Okey? Jadi dekat sini, tadi betul dah kawan kata dia mempunyai jarak yang sama. Jadi kalau kamu tengok dekat dalam modul, okey, contoh dekat muka surat 143. Soalan ni dia akan kata titik P bergerak. Tapi tak semestinya P lah. Apa-apa dah titik. Titik A bergerak, titik P bergerak, titik Z bergerak. Janji dia kata bergerak, kita akan buat dia sebagai X, Y. Sebab apa? Dia bergerak. Bila dia bergerak, dia bukan satu titik yang tetap.
You tak boleh kata titik A bergerak. Oh, titik A 2, 3. Itu tak bergerak lah. Sebab satu titik yang tetap. Tapi kali ni dia kata titik P bergerak. So, bila dia bergerak, kita akan letakkan P kita adalah X, Y. Kalau dia kata titik A bergerak, maka A kita X, Y. Faham? Okey, jadi kat soalan ni dia kata satu titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari satu titik tetap A. Titik A kita adalah 1, 3. Ialah 4 unit. Jadi sebenarnya persamaan lokus ini kita menggunakan formula jarak. Jarak antara dua titik. So formula jarak dari P pergi ke A, formula jarak adalah set X tolak X satu lagi. Jadi sini X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2. Ini formula jarak. X tolak X kuasa 2 tambah Y tolak Y kuasa 2. Okey, itu untuk mencari jarak. Tapi kali ni jarak dah diberi. Apa jaraknya? 4. So kita buat sama dengan 4. Untuk menghapuskan set punca kuasa. So kita akan kuasa 2. Maka yang ni expand seperti biasa. Bila set dengan set tinggallah yang dalam. Faham tak? Set A kuasa 2 tinggal A. So di sini kita expand. You dapat X kuasa 2 tolak 2X tambah 1. Tambah Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9 sama dengan 16. Ingat lagi tak cara cepat? Okey. Hati-hati sebab you ingat. Bila yang saya ajar, you kena sebut kuasa. Bila kuasa dia mesti positif. So bermakna dekat sini, you punya A and you punya C mesti positif. Tak kisahlah kat soalan tu X tolak 3 kuasa 2 ke, X tambah 3 kuasa 2 ke, A iaitu coefficient of X squared and your C mesti positif sebab dia kuasa 2. Okay. So awak dapat dekat situ selesaikan. Jadi you akan dapat X kuasa 2. Okay, susun tambah Y kuasa 2. Tolak 2X. Tolak 6Y. 1, 9, 10. Tolak dengan 16. Tolak 6 sama dengan 0. Itulah dia punya persamaan lokus. Untuk menjawab persamaan lokus, kalau dia suruh kamu cari persamaan lokus, mesti ditulis dalam bentuk sama dengan 0. Wajib. Awak tak tulis sama dengan 0, markah awak yang kosong. Then you mesti simplify. Permudahkan. Okay, sekiranya persamaan itu boleh dipermudahkan, mesti dipermudahkan. Faham? Okay, ada soalan? Boleh? Okay, jadi awak tengok latihan 8 muka surat 143. Nombor 1. Cuba buat. Nombor 1. Okay, yang kat rumah okay? Tak bersuara? Okay. Nabila? Fatma? Hana? Hafiz? Hafiz semangat. Tadi termasuk dekat tingkatan 5 lagi Hafiz Hafiz? Salah dia jatuh you. Tetap semangat saya pun Hafiz dah masuk. Lepas ni kena buat modul sebab saya memang akan gunakan modul untuk lebih cepat. Okey, yang kat rumah kalau dah ada jawapan boleh bagi jawapan.
Okey dah? Nampak? Internet saya tak okey ni. Hilang dia orang. Tiba-tiba hilang tu. Dia betul. Tak ada langsung line. Okey dah? Sikitnya satu bom. Okey dah, dapat jawapan? Apa jawapan? Apa nanti dia orang boleh tengok ni. Okey cepat. Apa jawapan? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 4X tolak 2Y. Yes. Tolak 20 sama dengan kosong. Ada yang tak dapat? Semua dapat Okey, sekejap Okey, you try soalan sebentar ini kejap. You buat tengok soalan nombor 4 sekejap. Bawah tu. Tak boleh pula. Lah, Iqbal Adam dengan tu tak datang? Zakri. Tak ada, tak apalah, nanti dia orang tengok ni. Okey dah? Boleh tak? Dapat nombor 4. Apa jawapannya? Okey, yang perempuan dapat? Adelina dapat? Belum? Dapat? Dah? Semua orang dapat?
Dah? Okey. Sekarang tengok dekat muka surat 144. Okey, tengok dekat muka surat 144. So itu locus dah settle. Kita tengok seterusnya dekat muka surat 144 di sini. Okey. Kamu tengok buku Locus bagi satu titik yang bergerak dengan keadaan nisbah jarak dari dua titik tetap adalah satu pemalar. Jangan kat situ pun kau tak faham nanti ayatnya kan. Okey, kita tengok. Ayat dia apa? Satu titik P bergerak. So ingat, bila dia bergerak, so kita akan terus assume yang P adalah you punya X, Y. Okey. Kemudian dia kata, dengan keadaan jaraknya. Okey, jaraknya. Kat situ dia kata, jaraknya, nya tu refer kepada P. Jaraknya dari A. Okey, maksudnya PA. Faham tak? Okey? Jadi dia kata titik P bergerak jaraknya dari A, nya tu P. Jadi PA. Okey, dia kata dan B. Jaraknya dari A dan B. Maksudnya jaraknya nya tu P, PA dan PB adalah sama. Jadi PA sama dengan PB. Okey? Okay, so kat sini dia suruh kamu cari persamaan locus P. A dibagi 5 negatif 2, B kamu 7, 1. Okay, so kita gunakan formula jarak. P pergi ke A, so P kita X. X, A kita ialah 5, X tolak 5, kuasa 2 tambah. Okay, Y, A nya negatif 2, Y tolak-tolak jadi tambah 2, kuasa 2. Sama dengan P pergi ke B. Jadi X, B kita tolak 7 kuasa 2 tambah Y tolak 1 kuasa 2. So dekat sini kanan kiri ada set. So sama juga nak buang set, kita akan kuasakan 2. Okay. Lepas kita kuasakan 2, selesaikan macam biasa. Okay. Lepas tu susun. Dan tuliskan sama dengan kosong. Pastikan dia diberi jawapan yang termudah. Faham? So you dapat apa kat sini? X kuasa 2 tolak 10X tambah 25 tambah Y kuasa 2 tambah 4 Y tambah 4. Sama dengan X kuasa 2 tolak 14X tambah 49 tambah Y kuasa 2 tolak 2Y tambah 1. Okey. Jadi kita nak susun supaya jadi sama dengan kosong. Sini habis. Sini habis. So you tengok X. Kat sini negatif 10X dengan negatif 14. Okey. Jadi awak dapat 4X. Faham? 4Y tolak 2Y. Tolak buat sini jadi tambah. So dapat 6Y. 25 tambah 4, 29. Ini 49 tambah 1, 50. 29 tolak 50, negatif 21 sama dengan kosong. Boleh permudahkan lagi tak? Tak boleh. Maka itulah jawapan kita untuk locus. Faham? Boleh? Okey, sekarang cuba awak tengok soalan nombor 1 muka surat 144. Cuba buat. Muka surat 144 nombor 1. Oh, Iqbal seorang. Yang lain dah keluar.
Okay, buat muka surat 144 nombor 1 Okay, dapat tak? Dah? Boleh? Yang kat rumah okey? Okey, dapat tak? Apa jawapannya? Dah. Baba, Adelina. X tambah 2 tambah 4 sama dengan 0. Nombor 1 kan? Macam mana dapat 3Y? X tolak? Dah apa Nabila? Yes. X tolak Y tambah 4 sama dengan 0. Okay? Boleh? Ya kakak, kenapa? Ini negatif, ini kan formula dia X tolak Y. Dia ditambah 3Y 4 X. Ini ini negatif 2Y. Ini 1. Saya dah kata C mesti positif. Okay, you punya kuadratik A and C, ini A kan? Dengan you punya C mesti positif. Okay, you tengok balik. Saya dah pernah ajar kamu cara cepat. You tengok kalau soalan dia X tolak 3 kuasa 2. You akan expand. So cara dia you akan guna, sebab saya dah ajar kamu cara cepat. X kuasa. Sebut kuasa, jawapannya mesti positif. X kuasa 2. Kemudian awak tengok dekat sini, kita akan gunakan X darab negatif 3 darab 2. So you dapat negatif 6X. And last, you tengok dekat sini, kita akan gunakan negatif 3 kuasa. Bila kuasa je mesti positif. So dapat 9. Yang saya maksudkan ini dia A dan you punya C mesti positif. Sebab kita kuasa. Kalau positif kuasa 2 pun positif, negatif kuasa 2 pun akan jadi positif. Okay, yang tengah ni you punya B kan kuadratik AX squared plus BX plus C. A is your coefficient of X squared, iaitu pada kuasa X kuasa 2. Okay, jadi A dan C nya mesti positif. Faham? Okay, so itu dia. Sekarang kita tengok soalan nombor 2. Ni yang saya sebut dah.
Okey, soalan nombor 2 ni kalau awak tengok. Okey, contoh saya bagi nanti awak buat latihan tu, saya bagi contoh dekat sini. Saya bagi titik dia bagi H 3 4. Okey. J saya 2 6. Dan kalau situ dia kata diberi titik kan? Dia bagi titik. So saya akan kata contohlah K. K titik yang bergerak. Jadi bila dia bergerak, dia akan jadi X, Y. Contoh, saya bagi kamu nisbah. Okey, saya bagi kamu nisbah di sini HK dengan HJ. Saya bagi dia punya nisbah. Ratio. Ini sebenarnya saya nak kalau soalan nak cari titik. Kalau dia nak cari titik K contohnya, saya memang nak dalam bentuk ini. So saya kata dia nisbah dia contohnya berapa 2 nisbah 1. Contohlah 2 nisbah 1. Jadi kalau soalan ini keluar pada yang awal-awal iaitu cari titik K. Contohlah cari titik K. So soalan dia akan kata K berada di antara H dan J. Contohnya. Ataupun J berada di antara H dan K. Dia bagi nisbah. So dia suruh kamu cari titik K. Ingat lagi tak? Guna formula yang macam mana? Cari titik di antara 2 titik. Yang kat rumah boleh respon. Betul. Yang silang. Silang? Apa silang? Yang mana? Betul lah tu silang. Yang ada ratio MN. Ingat tak? Saya guna anak panah, saya kata silang. Okey. Jadi kalau dia nak titik, ini yang kita nak. Kita nakkan nisbah ni. Tapi soalan ni dia bukan nak titik, dia nak persamaan. Bila dia nak persamaan sebenarnya, you tengok saya kena buat HK huruf per huruf. So konsep dia sama juga dengan sebelum ni bila dia bagi persamaan. Sama dengan 2 per 1. So saya silangkan, saya akan dapat HK darab 1. HK sama dengan 2HJ. HK sama dengan 2HJ. Okey, jadi gunakan titik yang diberi. H pergi ke K. So set. Okey, H. X tolak 3 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2. Sama dengan 2 HJ. Jadi kat sini saya buat HJ. So saya akan dapat 3 tolak 2 kuasa 2 tambah 4 tolak 6 kuasa 2. Jadi awak selesaikan. Sama juga nak buang punca kuasa, kita kuasakan 2. So dalam ni akan jadi X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tambah Y kuasa 2 tolak dengan 8Y tambah dengan 16 sama dengan, jangan lupa 2 tu akan jadi 4 sebab kuasa 2. Okey, jadi 3 tolak 2, 1 kuasa 2. Okey, so kat sini 1, ini 4 tolak 6. Berapa? Negatif 2 kuasa 2, 4. Okey, 4 tambah 1, so sini jadi 5. Okey, so awak selesaikan. Ini satu bentuk. Satu lagi bentuk, awak tengok. Saya masih menggunakan titik H, J dan K. Saya bagi, saya kata HK nisbah JK. Saya kata 2 nisbah 3. Sama juga, ingat bila dia nak lokus, you mesti bentukkan persamaan. So, you akan buat HK per JK sama dengan 2 per 3. Silangkan, dia akan jadi 3HK sama dengan 2JK. 3 set guna formula jarak, 2 set guna formula jarak. Okey? So ini kita buat dulu, mana titiknya? Dah kat atas ya. H3K. 3 sini. X tolak 3 kuasa 2 tambah Y tolak. Right? Mana saya nampak ni?
4. Subhanallah. Kuasa 2. Okey, J dengan K. Jadi awak akan dapat di situ. JK X tolak 2. X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 6 kuasa 2. Kuasakan 2. Ini panjang lah. Okey, jangan lupa 3 akan jadi 9. Dalam bracket X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Okey, tambah Y kuasa 2 tolak 8Y tambah 16. Sama dengan 4. X kuasa 2 tolak 4X tambah 4. Tambah Y kuasa 2 tolak 12Y tambah 36. Okey, darabkan dalam. Okey, you darabkan dalam. Nak selamat, you selesaikan dulu 9. X kuasa 2, susun. Tambah Y kuasa 2 tolak 6X. Tolak 8Y, 9, 16 tambah 25. Sama dengan 4, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 4X tolak 12Y tambah 40. Darabkan. Okey, 9X kuasa 2 tambah 9Y kuasa 2, 9 kali 6, 54Y tolak, X 72Y tambah berapa? 259, 225. Betul tak? Betul Okey, 225. Sama dengan darab dalam 4X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2 tolak 16X tolak 48Y tambah 160. Tak siap lagi. Okey. Dalam SPM sebenarnya masa saya marking, kita orang decide, tak payahlah selesaikan. Markah dia 3. Kalau awak tak selesaikan, awak hilang 1 markah je. Tapi sebenarnya bila awak selesaikan, kadang-kadang careless nak dapat 1 markah tu bukannya senang. Sebab macam ni lah positif negatif tersilap. Tapi itu untuk yang sebelum ni. Awak punya saya tak tahu. Maksudnya saya akan tengoklah form 5 sekarang ni macam mana marking scheme dia. Kalau dulu saya suruh pelajar buat sampai mana, masukkan formula, stop. Tak payah habiskan. Dia 3 markah. 3 markah maksudnya dalam masa 45 minit kena settle. Awak nak buat ni, awak rasa sempat ke 45 minit? Jadi biasanya saya suruh pelajar keluarkan persamaan, masuk dalam formula, stop. You dapat 2 daripada 3 markah. Okey, sampai sini. So you tengok saya akan turunkan semua yang berada di sebelah kiri, sebelah kanan tu, saya akan bawa ke sebelah kiri. So bawa, letak je bawah dia. 4X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2 tolak 16X tolak 48Y tambah 160. Okey, lepas tu awak gunakan operasi tolak. Jadi kalau awak bawa pindah-pindah tukar-tukar tanda tu kadang-kadang tersilap kan. Jadi ambil je copy paste kat sini dan awak tolak. 9 tolak 4, 5X kuasa 2, 9 tolak 4, 5Y kuasa 2, negatif 54, 16, berapa? 38. Betul tak? Korang tak nak kira, padan muka korang salah. Tolak dengan 24 25, 145, 65. Okey? Betul ke tak? Okey. Jadi sampai sini. You tengok boleh permudahkan tak? Oh, nampak ni 5, ni 5, ni 65 macam boleh dipermudahkan. Tapi di sini ada 38, 24 tak boleh. So biarkan jawapan begitu. Sekiranya boleh dipermudahkan, kamu tak permudahkan, kamu takkan dapat markah terakhir 1. Kamu nak kejar 1 markah je sebenarnya. Okay. So itulah dia locus. Boleh? Okay, sekarang cuba buat soalan nombor 2 muka surat 144. Nombor 2 muka surat 144.
Yang kat rumah buat Yang kat rumah buat tak? Okey, dia sebenarnya untuk kita ada lagi 2 tajuk yang tak habis Kalau saya nak ajar ikut awak datang ke sekolah, awak datang hanya 3 kali. Maksud saya 3 minggu. Okey, sampai ke bulan 12 tu setiap orang hanya datang 2 atau 3 minggu. Jadi memang tak akan habis. Okey? Jadi sebenarnya caranya sepatutnya contoh saya ajar ni fokus kat korang, kat rumah saya bagi kerja. Jadi saya rasa lagi lambat. Sebab tu saya buat cara ini. Saya buat cara ini dengan harapan siapa yang tak boleh join kat rumah tu internet tak okey, tak ada masalah. Jangan jadikan isu. Awak tengok apa yang saya record. Sebab saya buat screen recorder jadi kalau line sini tak okey pun record tetap cantik. Yang kat sekolah memang fokus boleh dapat direct. Jadi yang kat rumah inisiatif awak sebab saya akan bagi tugasan yang sama. Datang sekolah atau di rumah kerja dia sama. Waktu belajar sama. Awak yang di rumah kena ikut macam kamu sekolah. Kalau tak kamu tertinggal. Sebab kita ada 2 lagi topik. Ada 2 lagi topik. Kalau nak ikutkan takut tak sempat. Kat rumah boleh respon sikit lah. Kalau tak faham ke nak tanya, boleh tanya ya. Kristina? Okey? Lepas ni saya kena bawa speaker sikit. Baru dengar suara kat sana. Oh kecil besar. Lama. Okey, dapat jawapan? Sekejap Sebab dia orang kata kena tukar pada ratio 4:3 sebabnya skrinnya sebenarnya mengecil kalau compare kita guna wire. Sebab saya tak guna wire tapi macam tak boleh pula. Okey, apa jawapan dapat? Azan. Okey, awak boleh cuba soalan nombor 3. Azan buat nombor 3 jap.
Buat muka surat 145, nombor 3. Okey tak? Tak okey begitu. Okey, dapat tak? Okey, soalan nombor 3 tu dia kena bentukkan persamaan sebenarnya. Sebab dia tak bagi ratio kan? Ayat dia 1 titik S bergerak. Bermakna XY-nya titik yang mana? S. S bergerak dengan keadaan jaraknya dari A jadi SA. Boleh? Adalah 2 kali. Kan direct tu ayatnya. 2 kali jaraknya dari L. So 2SL. Faham? Lepas tu buatlah macam yang tadi. Boleh? Jadi awak ingat, kalau soalan ni dia tanya pasal persamaan lokus, dia memang suka bagi ratio. Macam tadilah contohnya A, B, nisbah A, C. Dia kata 3 nisbah 2. So you ingat A, B huruf per huruf. Dan nombor per nombor silangkan 2AB sama dengan 3AC. Kalau soalan tanya titik di antara 2 titik, dia suka bagi yang bawah. So, keluarkan ratio huruf per huruf, nombor per nombor. Dapatlah nisbah ini balik. Macam tu. Faham? Jadi, yang mula-mula dulu kita nak yang atas. Yang mula-mula dulu kita belajar, kita nak ini. Dia bagi ini. Sekarang kita nak yang petak. Dia bagi yang bulat. Macam itulah soalan. Jadi awak kena tahu. Kalau dia nak persamaan lokus, you mesti keluarkan yang petak ni. Kalau dia nak titik, keluarkan yang bulat ini. Faham? Boleh? Okey, jadi habis dah tajuk koordinat. Okey, saya takkan semak awak punya tugasan yang depan-depan sebab nanti sakit jiwa tengok. Kan? Sebelum saya pengsan sakit jiwa sebab saya nak
umur panjang, nak sihat, nak mengajar lama, tak nak ada penyakit. Sebab alhamdulillah sekarang saya tak ada apa-apa penyakit. Jadi saya tak nak ada penyakit. Jadi saya nak awak lengkapkanlah yang ini, tajuk ini. Dan minggu depan, okey, awak di rumah, yang di rumah di sekolah, kita akan buat macam ni. Saya akan buat satu kelas, maksudnya double period macam ni. Kita akan buat soalan latihan pengukuhan. Jadi saya tak nak dah tengok kau punya tugasan belakang depan tu. Jadi buat latihan pengukuhan. Kalau boleh buat latihan pengukuhan, maksudnya tak ada masalah insya-Allah untuk tajuk ni. Okey. Latihan pengukuhan, tengok muka surat 145. Soalan nombor 2, tandakan muka surat 145. Okey. Yang ambil soalan nombor 2. Kendan muka surat 146. Pergi terus sebelah. Nombor 5. Okey, kertas 2. Kertas 2. Awak buat soalan nombor 1. 3 dan 4. Soalan 1, 3 dan 5. Okey? Ini tugasan sempena di Pabali. Tak ada yang sambut kan? Tak ada yang sambut. Jadi nanti boring pula kat rumah, tak ada kerja kan? Boringnya tak ada buat admit kan? Okey. So ini tugasan awak. Boleh? Yang kat rumah? Okey, tak ada alasan. Semua orang kena buat. Okey? So saya stop di sini. Apa dia? Saya stop kat sini. Jumpa next class. Okey? Terima kasih pada yang join. Okey, sekejap. Jangan keluar dulu. Alhamdulillah. Ini yang ada. Apa dia? Ramai dia. Itu kan ramai kan? Baik. Kan kita bagi tengok muka-muka orang yang berada di sekolah yang nak sambut di Pabali. Mana kamera saya? Kan? Tu dia muka-muka yang nak sambut di Pabali. Okay? So jumpa next class. Okay? Bye. Assalamualaikum. Aku boleh lagi. Kenapa? Ada kelas